Rasa-rasanya sejak kisah video ANW itu muncul, mungkin inilah buat pertama kalinya saya dapat ulas dengan betul-betul relax, dengan betul-betul terperinci ataupun mungkin dengan betul-betul mendalamlah berkenaan dengan video ini. Tetapi saya bukan nak mengulas berkenaan dengan kandungan video itu sebab macam mana anda tahu, saya tak minat sebenarnya nak mengulas tentang kandungan video yang memang saya cakap terus terang geli-geleman tekak saya untuk mengenangkan itu. Tetapi saya ingin mengulas tentang sidang media yang saya rasa memang sebenarnya satu sidang media yang boleh kita katakan sebagai menjerut diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa saya tidak perlu ceritakan kembali tentang apakah yang telah berlaku sejak Domenjak ini, iaitu berkenaan dengan video ANW, kemudian sidang media yang telah dilakukan oleh ANW tersebut yang antara lain cuba untuk menafikan situasi, dan dalam masa yang sama juga kalau anda dapat perhatikan mereka cuba untuk meletakkan kesalahan dekat bahu orang lain. Tak apalah, itu memang taktik yang biasa, meletakkan kesalahan dekat bahu orang lain ataupun mengambil pendekatan, oh sayalah mangsa keadaan dalam keadaan ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya telah menonton video beberapa orang influencer ataupun penganalisis politik yang boleh dikatakan sangat-sangat prominent dekat negara kita ini, seperti Uncle Raja Petra Kamarudin, seperti Raja Jesse dan ramai lagi. Dan di mana saya tidak dapat tidak bersetuju dengan mereka tentang satu perkara, iaitu sebenarnya sidang media yang telah dibuat oleh ANW itu sebenarnya adalah satu sidang media yang tidak sepatutnya dilakukan sama sekali. Dan sekiranya kalau sidang media itu hendak dilakukan juga, dia kena ada satu pasukan peguam yang menasihatkan mereka dengan betul-betul agar sidang media itu tidak menjadi medan untuk merosakkan reputasi mereka sendiri. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kita nampak sidang media itu memang menjahanamkan diri mereka sebenarnya. Secara tidak langsung, walaupun mereka mungkin nak menggunakan sidang media itu untuk orang kata apa, cover line dan sebagainya, tetapi yang nyatanya sidang media ini bukan sekadar tidak menjawab persoalan, tetapi membangkitkan lebih banyak persoalan yang baru. Antara perkara yang boleh saya katakan yang biasa orang akan buat berkenaan dengan hal ini, biasanya kalau sidang media, pasukan peguam akan bertungkus lumus untuk memikirkan, untuk menyediakan satu kenyataan yang boleh katakan selamat, kenyataan yang bertulis, di mana mereka terlibat tak perlu untuk mengulas secara spontan, tetapi sekadar membaca kenyataan yang ditulis oleh lawyer tersebut dan tidak menjawab apa-apa soalan. Benda ini biasa berlaku, tak ada masalah pun. Dan sekiranya kalau mereka ini terus diazab, mereka boleh berselindung dengan mengatakan bahawa mereka telah membuat laporan polis dan polis akan menyiasat perkara ini, jadi kita serahkan kepada pihak polis. Itu pun dah cukup dah. Memang ianya tidak akan dapat menutup mulut mana-mana pihak. Memang ianya tidak akan dapat memadamkan segala spekulasi. Tetapi bila mereka buat macam tu, sekurang-kurangnya mereka tidak menembak kaki sendiri. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh ANW baru-baru ini berkenaan dengan sidang media itu bukan sekadar tembak kaki sendiri, tetapi dia telah memberikan pistol pada orang lain untuk tembak satu badan masalahnya. Seperti kenyataan oleh Wahab yang mengatakan bahawa dia telah diarahkan untuk membuat video bagi mengenakan Prof Agus. Dan benda itu menimbulkan lagi banyak persoalan. Seperti kenapa Wahab buat macam tu, macam mana pula kau boleh rakam video tapi tak ada audio, dan macam-macam lagi perkara. Dan bila Agus pun kata, oh saya anggap Wahab macam anak sebagainya, benda itu lagi kelakar lah. Sebab itu bukan satu hujah kalau kau nak anggap orang tu sebagai anak ke sebagai apa, whatever. Apatah lagi Wahab ini dikatakan staf baru, lagilah kelakar masalahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, secara jujurlah saya katakan bahawa cara ANW ini untuk menangani situasi ini memang sangat-sangat kelakar, dan benda ini mendatangkan persoalan. Lawyer-lawyer dekat kiri kanan ANW ni tak buat kerja ke apa? Mereka ni tak cerdik langsung ke macam mana? Adakah mereka ini tidak berfikir ataupun tidak menggunakan pengalaman mereka sepanjang mereka menjadi pembangkang, sepanjang mereka menguruskan situasi seperti ini? Adakah mereka langsung tidak menggunakan segala apa pengalaman yang mereka ada untuk memastikan bahawa ANW ini juga yang sedang mengalami situasi yang sama tidak akan terjerat dengan kata-kata mereka sendiri?
Sedangkan saya pun tuan-tuan, bila saya hendak memberikan keterangan kepada pihak polis, saya tetap bawa lawyer dan lawyer tetap akan menasihatkan saya apa yang boleh saya jawab, apa yang tak boleh saya jawab. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, betul lah bab kata Raja Putra, mereka ini sebenarnya telah menjerut diri mereka sendiri dengan begitu kuatnya, dan saya cakap terus terang, mereka tidak ada lagi jalan untuk keluar. Dan bukan sekadar itu, kita kena tengok dengan lebih dalam siapa sebenarnya dalang utama dari segi ini, kerana pastinya orang ini tahu yang mungkin Agus ini adalah sedikit kecenderungan yang luar tabi ini. Sebab itulah mereka boleh mengarahkan si Wahab untuk buat video bagi merakam si Agus ini. Tapi itulah, ini semua sekadar satu spekulasi yang di mana boleh saya katakan, macam saya katakan tadi, soalan yang makin bertambah daripada sidang media ini. Dan soalan-soalan ini saya cakap terus terang memang tidak akan dapat dijawab walaupun kita cuba untuk korek sedalam mana pun. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, saya rasa dalam situasi ini mungkin si ANW itu lagi gemar untuk jawab soalan ini berbanding dengan soalan daripada wartawan berkenaan video tersebut. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?